nikmat kita dah dapat. Jadi kita buat ibadat. Sudah tentu akhlak kita kat Mekah, hati kita bersih tu kan. Mak bapak kita pada tempat yang sewajarnya. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir tammim bil khair ya karim. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabih al-aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah mengurniakan nikmat yang banyak kepada orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kurniaan syurga yang ada di dalamnya sungai Al-Kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Maka hendaklah kamu mengerjakan ibadah salah kepada Tuhanmu, dan juga hendaklah kamu melaksanakan ibadat korban. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu wahai Muhammad, mereka itulah golongan batar, yakni yang terputus rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sadaqallahul azim. Surah Al-Kautsar ayat pertama dan hinggalah ke ayat ketiga. Yang saya mulakan sahibul muhtaram mengurusi majlis pada program perdana malam ini, yang berbahagia pengurusi surau Al-Farabi Mesin 17 Putrajaya, Tuan Imam Tuan Bila dan seluruh ahli jawatan kuasa pentadbir surau, muslimin muslimat, tuan dan perempuan yang rahmati lagi dikasih sekalian. Alhamdulillah. Pertama-tamanya marilah kita manjatkan rasa syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala atas kurniaan nikmat iman dan Islam, sehinggalah kita dapat meneruskan kehidupan kita pada saat ini. Sebagaimana nasihat motivasi yang diberikan oleh Syekh Dr. Ain Abdullah Al-Qarni dalam kitab La Tahzan. Hari ini milik anda. Hari inilah milik yang kita ada, yang Allah kurniakan, dan perlu kita memaksimumkan urusan akhirat kita daripada awal sehingga ke akhirnya, hari yang bila mana Allah anugerahkan kepada kita untuk kita meneruskan kehidupan. Penuhi dengan mengingati Allah, zikrullah. Penuhi hari itu dengan amalan dan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari yang telah berlalu itu, kata Dr. Ain Abdullah Al-Qarni, sudah menjadi suatu sejarah, lipatan sejarah, dan masa depan belum tentu. Jangan kita terlalu memikir-mikirkan sehingga tidak memikirkan pada hari saat yang ada pada waktu ini. Jadi artinya malam ni, malam yang kita hidup ni, yang tadi dah lepas, besok belum tahu, bahkan nak tidur kejap lagi pun tak tahu nasib kita. Waktu inilah yang kita nak manfaatkan waktu masa yang ada sebagai usaha
mencari bekalan yang banyak untuk kebahagiaan negeri akhirat. Di dalam surah Al-Qasas ayat 77 Allah menyebut wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah kamu, kata Allah, burulah, kejarlah, kata orang Kedah, ligan, kejar, ligan, buru. Apa yang kita nak kejar, yang kita nak ligan, yang kita nak buru, bukan bola sepak. Yang kita nak memburu adalah bekalan yang banyak untuk kebahagiaan negeri akhirat. Ini yang disebut oleh Allah di awal pada surah Al-Qasas tadi, ayat yang ke-77. Maknanya wabtaghi ni ibtigha, diperintahkan ibtigha, fi'il amr, diperintahkan supaya kita mencari, memburu bekalan yang banyak ke akhirat. Tapi kata Allah, wala tansa nasibaka minad dunya. Dalam masa yang sama, jangan kamu lupa hidup kamu di dunia. Sekadar hidup di dunia ni jangan kamu lupa. Bukan suruh buru, bukan suruh cari, bukan suruh habiskan waktu hidup ini semata-mata untuk mendapat nikmat dunia semata-mata. Tidak. Sekadar kita mengambil dunia ni bertujuan untuk memperbanyakkan kita punya pahala yang nak bawa ke hari kematian, hari kiamat nanti. Sebab itu bila kita lihat Nabi SAW, bila Nabi SAW bersama dengan para sahabat, Nabi tak lupa memberi suatu tanzir, peringatan kepada sahabat tentang kehidupan di akhirat itu yang lebih utama dan kekal daripada dunia yang ada. Suka, cinta, kasih dan sayang macam mana pun hidup di dunia tak bawa ke mana ke akhirat kalau ianya tidak ada nilai di sisi Allah. Tapi kalau harta yang ada di dunia, nilai akhirat itu tinggi apabila diurus takbir. Begitu juga diagihkan, dibelanjakan ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kurniaan pahala oleh Allah ni cukup besar. Boleh kita renung, boleh kita lihat di dalam suratul Baqarah ayat 261. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Perbandingan orang-orang yang membelanjakan hartanya ke jalan Allah, kata Tuhan, seumpama mereka yang menanam sebiji benih di atas tanah yang subur, lalu menumbuhkan 7 tangkai. Setiap tangkai hasilnya 70 buah yang sedap, lazat, ranum, berkualiti lagi rasa. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah sambung lagi, kamilah Tuhan yang berhak untuk melipat gandakan pahala kepada sesiapa yang kami kehendaki, kata Allah. Wallahu wasi'un alim. Allah maha luas pengetahuan. Jadi tuan-tuan sekalian, maknanya apa dia? Dunia yang kita cari, yang kita buru ni, tapi perlu menatijahkan kebahagiaan untuk negeri akhirat. Tindak tanduk kita, lisan lidah percakapan kita, ini dilihat oleh Allah sejajar dengan pengakuan takrir iman kita kepada Allah, di mana Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala menyebut al-iman tasdiq biqalbi wa iqrar bil lisan wa saddaqau bil amal. 3 tu kata Imam Hasan Al-Basri. Iman ialah apa yang diyakini di dalam hati mereka, iktikad yang jazam,
bukan i'tikad yang syak, bukan zan dan bukan waham. Bulat-bulat yakin 100% perkara ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Di awal surah Al-Baqarah. Orang yang bertakwa, yakni orang yang beriman terhadap perkara ghaib, dan mereka juga menginfakkan harta yang direzekikan oleh Allah kepada mereka. Ciri orang yang beriman. Jadi artinya bila iman, yakin, yang yakin-yakinnya kepada Allah, bulat kita kepada Allah dengan perkara ghaib. Dan yang kedua, kata Imam Hasan Al-Basri, hendaklah kamu juga iqrar bil lisan, iqrar dengan lidah, menjadi rukun qauli di dalam setiap kali solat fardu. Kalau tidak, maka tidak sah solat. Apa dia? Iaitu tasyahud, tahiyat akhir. Tahiyat awal sunat ab'ad, ya. Kalau tahiyat akhir rukun qauli disebut daripada at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu rukun qauli. Iqrar bil lisan. Tiap-tiap kali solat maka kita memperbaharui syahadah kita. Selang berapa jam je. Maghrib Isyak tak lama. Sejam, ada sejam. Sejam lebih sikit lah. Lepas tu Isyak nak ke subuh tu panjang sikit. Isyak nak ke subuh tu panjang sikit. Tapi lah kita tak banyak aktiviti hak luar, ya. Ke 12 tidur dah, ataupun awal lagi. Tapi lah hari ni, zaman anak-anak muda hari ni, new millennium, mana dia pun nak tidur awal, sibuk dengan alat gadget. Semalam saya di Shah Alam, satu kedai mamak tu, sampai hampir pukul 3 pagi tak tutup lagi. Saya tak tahu lah, mungkin 24 jam ke ataupun 23 jam. Penuh, sepenuh-penuhnya. Situ sebab area kawasan student, ramai duduk di situ. Ramainya anak-anak muda Melayu. Tu tuan-tuan, Allah fikir-fikir balik. Nabi anjur, Allah Ta'ala suruh, disebut dalam surah An-Naba, waja'alna laila libasa waja'alna an-nahara ma'asha. Malam itu kami jadikan pakaian, dan siang itu carilah kamu ma'asha, urusan cari rezeki, kata Allah. Tapi malam Allah sebut waja'alna laila libasa. Malabis itu pakaian, libasa pakaian yang dimaksudkan pada tafsir ayat tersebut ialah waktu itu waktu tidur. Pakaian kamu tidurlah waktu malam. Kecuali kalau doktor yang shift, nurse, jaga, security, itulah cerita. Tapi yang tak ada urusan kerja, Allah suruh kita tidur, pakaian kita waktu tidur. Hari ni terbalik. Dia mari dengan belum lagi cerita uptown, downtown, up and down. Dua-dua kan. Haru kita. Shah Alam ada, di Setapak ada kan. Uptown, downtown di Kota Damansara, tahulah tempat-tempat lain. Pukul 12 baru nak sikit, baru mula orang datang. 2 pagi itu kemuncak. Kau apa agak-agak dia pun tidur. Hari ni kita sudah bertentangan Al-Quran. Hidup kita hari ni tak sama dengan yang apa dianjurkan oleh Nabi kita SAW. Sebab itu kecerdasan kita kurang, ya. Kemudian otak kita tidak cerdas, lesu, malas, tak banyak nak fikirkan soal perjuangan dan pengorbanan. Dan begitu juga tidak mau melihat kepada akhirat itu yang lebih utama dan kekal. Sebab banyak masa dan waktu mereka dihabiskan dengan perkara-perkara duniawi. Sebab itu kita ambil contohlah.
Kalau kita fikir secara logik, akal dan juga kita ambil sikit kajian kita, kenapa UK, Europe, US, mereka ni, manusia ni yang ada di sana walaupun bukan Islam tapi bijak? Satu, kita boleh kata kurniaan Allah. Walaupun kita kata Yahudi, Nasrani yang tak ada agama dan sebagainya, orang UK, orang Europe, sebab mereka seolah mengamalkan sunnah Nabi. Tuan-tuan, boleh buat perbezaan. Kita tengok bagaimana hidup UK, KL. Dua huruf, UK, KL. Saya ingat lagi kenyataan dan kajian yang dibuat oleh Datuk Seri Dr. Ismail Ibrahim sewaktu dia menjadi ketua pengarah Institut Kefahaman Islam Malaysia. Apa dia kata dalam kajian itu? Dia kata, you have to find the root cause first before taking the preventive action. Maksud dia, hendaklah kamu cari root cause first, apa sebab utama ataupun sumber-sumber utama sebabnya yang hari ini berlaku berbagai-bagai kefasadan, kerosakan, kebobrokan akhlak. Before taking the preventive action, maksud sebelum kita mengambil apa-apa langkah tindakan pencegahan, cari dulu apa sebab. Maka perbandingan, comparison yang dibuat oleh Datuk Dr. Ismail Ibrahim, UKL, bila di UK, tuan-tuan, malam mereka pukul 7 ni tak ada apa dah di luar. Di London tu ialah sebab dia pelancongan, ada kedai yang dibuka, nak cari souvenir shop ada di jalan, antaranya apa dia di jalan Jual Road pun ada, di Bayswater, kemudian apa dia tempat orang Islam ramai di Oxford Street. Ni cerita di London. Malam hiduplah yang tu. Tapi tak semua. Hak mana-mana tumpuan tempat pelancongan di Central London, yang tu kita kata betul. Tapi kalau kita pergi ke Scotland, pengalaman saya lah, pergi ke Ireland lagi lah, memang kita kata 6 petang tu dah gelap. Bukanlah gelap macam mana, orang dah tak ada dah berkeliaran dah. Dan kalau pergi ke Manchester macam tu juga pun, malam-malam ni orang tak lepak-lepak macam kita lah, tuan-tuan. Di Birmingham pun begitu juga. Pergi ke Coventry City, kemudian apa dia, tuan-tuan pergi boleh tengok macam mana kehidupan mereka. Kalau ada rezeki, peluang melancong, sambil-sambil tu tengok, betul tak malam mereka macam mana? Bukan Islam. Europe pun begitu juga. Yang dah pergi Perancis, saya dah pergi ke Belgium, tengok ke Holland, ke Switzerland, ke Italy, tengok macam mana. Dan di Spain, Spanyol, di Barcelona sama juga malam, kecuali bola. Kalau time bola, yang tu betul. Yang tu memang sampai orang kata habis bola pukul 10, 11. Tapi kalau tak ada bola, tak ada, tuan-tuan, malam-malam ni. Bahkan menjadi satu kesalahan kalau sekiranya mak bapak membiarkan anak-anak keluar rumah selepas pukul 7 malam. Sebelum pukul 7, okey. Kalau pihak berkuasa nampak ada anak-anak keluar berkeliaran di sana sini, maka akan didakwa mak bapak tadi. Mereka punya law, mereka straight. Seolah macam inilah yang Nabi ajar, tuan-tuan. Malam ni yang kata macam mana kita pula di KL. Allah, cuba bandingkan, macam mana tidak banyak kes-kes jenayah yang berlaku ataupun akhlak yang tak elok. Kecuali kalau sekiranya anak ataupun kita ni orang Islam yang pergi ke masjid surau, yang tu untuk apa? Untuk menunaikan solat fardu berjamaah. Selain itu ada kuliah, ceramah, forum. Itulah. Tapi duk mengopi mengerti di kedai mamak dah jadi satu budaya. Hal ini bukan cara. Barat tak macam ni, tuan-tuan. Satu disebut
Hak yang kata kedai-kedai banyak ditutup, nak petrol pump ke apa semua ni before 7 ataupun lagi before 6. Kalau di Amsterdam tuan-tuan pergi tengok awal lagi tuan-tuan, cari duk pakat kalun, Allah lupa lah tadi, duk raung jalan-jalan, lupa nak beli souvenir kan, fish magnet dan sebagainya, tengok dah tutup. Esok pun nak balik dah, lupa. Ada yang nak beli pula lagi apa dia, baju apa nama dia, Hard Rock Cave. Allah, itu pun satu hal. Saya tak apa nak berkenan Hard Rock Cave ni. Kita tahu dalam tu tempat arak kan, tapi ada orang kita ni minat, dia tak boleh pergi mana-mana pun dia seronok pakai baju Hard Rock Cave. Hard Rock Cave ialah satu jenama tu, international punya jenama. Pergi Bali pun ada Hard Rock Cave, Berlin pun ada Hard Rock Cave. London tu saya ceritalah tempat dia. Pergi ke apa namanya island ya, Belfast, dan juga ke apa namanya ibu di island lagi tu, ya, kemudian pergi ke Spain, Barcelona, Hard Rock Cave di KL, Hard Rock Cave di Bangkok, Hard Rock Cave. Ada orang kita Melayu, bagi saya tak apa nak cantik, baju tu pula bawa pergi sembahyang. Allah, Hard Rock Cave di mana ada? Ada kuliah ke dalam tu? Saya tak tahu. Kalau ada, boleh lah tuan-tuan. Kau ada cerita Mak Kilau dalam Hard Rock Cave? Rasa tak ada, tapi ada. Bagi kita lah yang orang-orang faham agama ni, elakkanlah benda-benda fitnah. Sampai bab nak menonton Mak Kilau di wayang tu pun jadi perbahasan juga. Ada ustaz yang dia tak larang, cuma dia kata bagi saya tak nak lah. Anak saya, isteri saya nak masuk, pergilah. Dia kata dia tak nak, takut ya, benda-benda ni boleh menyebabkan fitnah. Maknanya wayang, bukanlah kita kata wayang ni macam mana, tapi gambaran lah kita kata orang-orang semayang ni. Wayang satu tempat yang orang tengok nanti tak semayang, tu satu juga. Lepas tu apa dia duduk dalam tu pula percampuran, pergaulan lelaki perempuan. Tak tahulah kok ada wayang sekarang, yang ni perempuan aja, yang ni laki-laki je. Kalau yang tu kira kot, tapi lah dalam gelap-gelap tu cerita wayang. Ustaz ni kata bagi dia macam tu lah. Dan ada juga yang ni kata tak apalah, kita tengok cerita pahlawan. Ada yang kata lah esok ada keluar juga dalam apa dia, Astro ke ataupun YouTube dan macam-macam. Ini cerita tuan-tuan, kita takut benda-benda ni fitnah kan. Bila benda ni kita orang yang dilihat sebagai orang harapan lah ya, orang ni orang agama, dia buat benda macam ni, orang akan hilang kepercayaan. Kalau kita seorang tak apa, dia menjadi fitnah pada agama akhir zaman. Jadi gitulah. Sebab itu bila kata Hard Rock Cave ni, saya tengok dia jauh je, dia pun nak masuk, dia pun nak beli-belilah baju. Saya tak ada lah. Dia cakap tak apalah, bukan tak mampu nak beli, boleh kalau nak beli pun. Kalau selai 100 pun nak beli, boleh. Tapi bagi saya tak adalah. Kalau dengan kawan nak Ustaz nak pesan baju Hard Rock Cave, pergi sendirilah saya kata. Ataupun post ke apa ke, saya tak nak, saya kata. Tahu dah, kalau kata orang Perak tempat tu tempat tak semiak. Tahu dah, tanya Faizal, tahu lah kot. Tak semiak ni maknanya tempat yang tak sedap lah. Kalau perut tak semiak ni, perut tak sedap. Gitu. Perangai tak semiak ni, perangai tak elok. Gitulah bahasanya kan. Kalau kita tak pakai baju Hard Rock Cave tu pun orang tahu kita pergi luar negara. Contohlah maknanya. Saya pun bukannya baru, dah lebih 10 tahun lah berdakwah di dalam luar negara. Di luar negara lebih 10 tahun. Ni 6 hari bulan insya-Allah. Hari Rabu depan berangkat ke Europe dalam program apa dia, kebara dakwah di Belanda, di Jerman, dan juga ke Spanyol dan ke Switzerland, Italy insya-Allah. Dan juga ibadat korban yang kita bakal laksanakan di Belanda insya-Allah. Ramai orang-orang apa dia yang Belanda masuk Islam. Alhamdulillah di sana. 3 tahun lepas pun saya khutbah Jumaat di Masjid Baitur Rahman di Rotterdam di Belanda. Dan insya-Allah kali ini hari raya haji saya akan baca khutbah Jumaat ni, khutbah raya di Kedutaan Malaysia dekat The Hague. The Hague ni banyak jabat kedutaan dan terletak di situ juga Mahkamah Dunia yang mana dibicarakan hal-hal isu besar dunia. Maka di situnya ada Justice Police International Worldwide, dunia punya taraf ya.
tahap dunia di situ. So nak ceritanya, tak pakai baju harokif pun, kita pun orang tahu, kita pun sana dan tak ada nak rasa oh ada harokif. Kadang-kadang orang pesan kita tak pergi ke sana pun. Tak apalah, itu cerita harokif tadi balik tuan. Bukan cerita harokif malam ni. Nak cerita apa yang kita nak bawa tadilah ya. Sikit sebanyak tadi tentang pengorbanan tadi. Jadi artinya apa dia? Bila mana disebutkan Allah Subhanahu wa taala menyebut bukan maksud dunia ni kita kena tinggal sepenuh dah. Tapi ikut cara Nabi, ikut cara Rasulullah. Ya. Nak keluar malam tadi bukanlah langsung tak boleh. Tapi kita hari ini sudah nampak meninggalkan sunnah. Kalaulah kita hidupkan malam itu tadi dengan program-program aktiviti pengimarahan Masjid Surau, tu kita kata amat elok sangatlah. Ya, tinggalkan rumah itu kita kata berjuang dan berjihad. Bukan senang kita nak datang Masjid Surau. Betul cakap tuan-tuan. Kaki nak melangkah ke Masjid Surau ni bukan satu benda yang kita kata mudah, tak. Bukan satu benda yang mudah. Hanya orang yang benar-benar yakin. Baik itu Nabi kata, kamu menyaksikan satu orang hamba Allah ni dia berulang-alik daripada rumah ke masjid 5 kali sehari. Kamu menyaksikan dia adalah orang yang beriman. Maknanya dengan iman sahaja dia ada kemampuan. Kalau tak ada iman ataupun iman yang lemah, sukar dia nak ke masjid. Ini kalau kita nampak. Bahkan kalau di Mekah sekalipun, di Madinah kita pergi, ada orang yang tak pergi masjid, dia sembahyang di hotel, di bilik. Ada. Alasan sakit kaki, macam-macam lah. Kalau tak apalah, kita duduk di bumi haram juga. Ada yang ambil pandangan, mana-mana orang yang sembahyang di bumi haram, tak kira Mekah Madinah, selagi dia tanah haram Mekah Madinah, maka dikira pahala. Kalau di Mekah 100,000, kalau di Madinah 1,000. Walaupun tak ikut imam Masjidil Haram. Itu pandangan yang jauh ataupun yang terpinggir. Kalau ambil pandangan yang paling utama, nak dapat 100,000 pahala sembahyang di Mekah, perlu berimamkan imam Masjidil Haram, sembahyang fardu. Kalau tidak, tak dapat pahala 100,000. Itu kalau ambil yang paling utama. Ada yang kata yang kedua, tak apa, tak berimamkan Masjidil Haram pun tak apa, tapi berada kita di dalam Masjidil Haram. Kalau tidak, tak dapat 100,000. Kalau sembahyang di luar Masjidil Haram, di hotel, itu pandangan yang kedua. Dia artinya kita nak yang paling baik lah. Dan kita nampak juga tuan-tuan, di Mekah Madinah nampak hotel Masjidil Haram, hotel Masjidil Haram, ada orang yang memang cukup jaga sembahyang dia. Memang dia rasa aku ni habis beribu ni nak pergi Mekah Madinah, takkan aku nak main-main kan. Biarlah aku ni kena ada perjuangan, pengorbanan. Tahu dia macam haji ni suatu pengorbanan, perjuangan. Hijrah suatu pengorbanan, perjuangan. Bukan senang nak hijrah dalam erti kata yang sebenar. Bila pergi umrah tadi ataupun haji, dia tak mau tinggal solatnya di Masjidil Haram. Tapi heran bila balik daripada Mekah Madinah, apa agak-agak yang kita nampak. Kadang balik haji, balik umrah, walhal di Mekah hotel Masjidil Haram. Balik daripada Mekah haram, tak pergi masjid. Itu pun ada juga. Nak cerita dia tuan-tuan. Jangan main pergi haji, tak boleh tak semayang di dalam masjid. Kalau dia tak dapat masuk pintu Masjidil Haram tu, kecewa dia, perah longgeng dia. Aduh, aku rasa macam tak semayang kalau semayang di luar. Maksudnya tak semayang di dalam masjid, macam tak berada di Mekah. Sebab dia turun lambat. Baru ni saya raya di Madinah, akhir Ramadan umrah sampai raya ketiga. Nak semayang raya di dalam Masjid Nabawi, waktu tu di Madinah raya, kalau nak semayang di dalam lah, di dalam masjid, bukan di luar, kena turun daripada hotel seawal 12:30 malam.
Bayangkan berapa ramai juta orang berebut nak sembahyang raya di dalam Masjid Nabawi. Sama juga Masjidil Haram. Kalau turun pukul 3 pagi, alamat sembahyang di luar lah, dataran. Ada yang sembahyang di atas jalan. Kalau turun pukul 3. Kalau masuk pukul 12 tengah malam pun dah nak terberak, nak terkencing, keluar pakat tak boleh masuk dah. Tu sepenuh-penuh sesendat-sendat manusia yang ada, tuan-tuan. Seronok tak? Berkat. Bila orang tanya seronok, berkat. Itu dia punya tempat. Berbeza. Bukan maksud kita kata tempat kita tak berkat. Macam malam ni, nampak tak kurang 3,000 ni. Kalau betul tengok, tuan-tuan, masuk jin dengan malaikat yang hadir ni. Tu nak cerita, mudah-mudahan. Sebab berkat, ziyadah fil khair, tempat yang memiliki kebaikan yang banyak, pertambahan kebaikan, ziyadah, kebaikan. Macam mana kita nak attract, nak tarik antara syabab, golongan muda-mudi ni boleh datang ke masjid? Jangan tunggu Ustaz Zaid terus je ramai. Jangan tunggu Ustaz Samad datang je ramai. Semua ustaz yang mengajar kuliah-kuliah bulanan, mingguan dan sebagainya. Harap-harap kita nak tumpuan datang, anak muda. Memang kita tahu, ialah Putrajaya ni tempat kita masih, kita kata lagi golongan yang sederhana. Nak kata tua sangat tidak, nak kata terlalu muda pun tidak juga. Tapi alhamdulillah lah, sekolah ramai banyak di sini, anak-anak muda kita. Tapi kita nampaknya bila mana kawasan yang baru tak baru dah berapa puluh tahun dah Putrajaya ni, kita nak hidupkan betul-betul macam tempat-tempat yang kita sering kali tengok crowd yang ramai, tengok macam mana usaha yang ada daripada orang-orang yang tertentu yang nakkan kepada ni, yang katakan agama. Mesti ada yang nak menggerakkan. Sebab itu bila ada apa namanya, Faizal, persatuan apa nama ya, surau apa, geng apa, JSP ya, geng surau Putrajaya. Bagus tu, maksud ada satu effort, usaha, ikhtiar, inisiatif ya, daripada kalangan anak muda, geng surau Putrajaya nak, orang kata apa, gerakkan. Yang tu perlu ada. Kalau tidak, memang kita kata ialah keadaan di sini, orang kerja, ada yang kerja luar daripada Putrajaya, yang isteri je di sini, dia kerja di luar. Bila mana kita masih lagi golongan-golongan yang sederhana, muda, memanglah masa tu kita kata banyak di tempat kerja dan sebagainya. Saya pun dulu banyak juga tempat di Putrajaya ni, kuliah zuhur bila di surau. Tapi lah maklum, bila mana waktu zuhur ni kita pun faham, anak muda ataupun yang sederhana, muda yang tak tua sangat, biasalah, memang nak makan je lah kerjanya kan, gitulah. Kuliah ni ada, itu yang datang tu betul-betul jiwa-jiwa kuliah. Kita tak boleh marah sebab nak kata tak datang orang, apa hal? Ialah ustaz datang time kami menteri darah, mana ada orang? Itu jawapan dia kan. Satu dua. Tapi kalau jemput waktu grand, kita kata sempena, Maulid Nabi, Ma'al Hijrah dan sebagainya, itu buat pukul 9, 10, itu ramailah di auditorium dan sebagainya. Tapi kalau surau, kita tahu, kita faham. Yang betul-betul duduk di situ pukul 12.50 dah ada dah, itu hebat. Kadang kita datang ke satu, ada lagi kan, yang baru seorang ambil uduk, ada yang terkencing dan sebagainya, duduk menung kan, rasa tidur dulu. Kadang 1.30 boleh ke? Belum lagi, tak ada lagi. Walhal zuhur dah masuk dah satu suku. Sebab masing-masing ada yang nak shopping, apa nama, Alamanda, Alamanda, ada yang apa dia nak makan, ada nak lunch, ada rasa nak makan kari kepala ikan pula di Kampung Atap KL, tu bila nak balik? Itu contoh. Inilah keadaan ragam kita, anak-anak muda, kita faham yang sederhana. Cuma bila dah pencen besok, itu betul kan, padahal tak ada ke mana dah ni, duduk ada suara, itu bahasa dia kan, dia pencen dah tak ada apa dah, yalah, ingat mati je lah, tahu pula. Itu cerita orang tua pula,
Waktu dah tak ada dah. Nah, waktu nak pergi umur dah 68, nak pergi Alamanda. Terkejut Alamanda tengok. Ada orang yang 78 duduk Alamanda lagi. Alamanda pun terkejut. Jadi artinya kita memahami karakter seseorang itu dipengaruhi oleh suasana yang pernah dia alami, yang dia bawa bermula saat muda. Sebab itu Muaz bin Jabal 18 tahun, 18 years old, Muaz ni memeluk Islam dengan Mus'ab bin Umair yang Nabi hantar dulu hijrah ke Yathrib. 18 tahun Muaz belajar Al-Quran dengan Mus'ab. Kemudian Nabi pun sampai hijrah. Dia ekori Nabi, dia ikut Nabi ke mana sahaja. Itu Muaz bin Jabal. Macam juga Abu Hurairah. Hidup Abu Hurairah dengan Rasulullah kan lama, tak sampai 3 tahun, 2 tahun setengah lebih kurang. Tapi diriwayatkan Abu Hurairah ni di mana sahaja ada Nabi mesti ada Abu Hurairah. Cuma tak masuk bilik mandi dengan bilik tidur Nabi je Abu Hurairah. Cerita Abu Hurairah. Kan itu dia banyak meriwayatkan hadis. Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi adalah Abu Hurairah. Selain daripada Aisyah, isteri Nabi. Abu Hurairah antara top ranking lah yang banyak meriwayatkan hadis Rasulullah. Muaz bin Jabal tadi, dia belajar dengan Nabi, ikut Nabi. Kemana Nabi pergi dia ikut. Itu daripada usia muda. Sebab itu saya kata tadi, bagi orang-orang syabab, anak-anak muda ni kena korbankan suasana hidup yang kita nampak, yang sonok hari ni, kena korbankan. Sekali-sekali kita kena rasa macam kita ni ada ketuaan, tua kita. Jadi saya dululah, bukanlah kata nak pengalaman di kampung, di Ipoh dulu. Sampai orang kata Ustaz Alimdin tu tak ada ustaz lah dulu, budak. Bila saya azan jadi muazzin Bilal, jadi orang tua lah, macam orang tua dia ni. Ingat lagi masa tu, orang tua. Bila kesuruh je, orang tua. Jadi Bilal tarawih, Allahumma salli ala Muhammad, orang tua. Selawat orang tua, itu semayang orang tua. Fadlan min Allah ta'ala wa ni'mah, orang tua tu. Semua orang tua belaka. Berzanji orang tua, marhaban orang tua, pergi keluar orang tua. Jadi anak muda jangan rasa malu, perlu ada rasa ketuaan. Biar orang nak kata tua-tua, rupanya tua itulah yang sebenarnya menatijahkan, memberi satu kesan implikasi hidup yang positif. Sekarang nampak, dulu kita kata dia orang tua, jadi ustaz rupanya dah. Nampak? Itu contoh. Ini antara kesan. Sebab menjadi suatu persepsi hari ini. Bila mana surau masjid orang tua, itu nampak. Kalau tempat-tempat baru ada anak muda, susah anak muda datang. Tapi kalau kita kata tempat-tempat lama, nampak masjid ramai. Bila itu yang kadang imam umur dah 98 lagi haru. Yiratal lajina ngam-ngam tangalaihim. 98 imam, ngam-ngam je. Apa nak katakan? Itu tua subuh dah. Azan, kuak. Kalau bunyi kuak pun ada. Itu Bilal 89. Balik. Pengalaman di Manchester, di satu masjid Ghufran. Allah. Yang jadi tok syiah umur 18 tahun. Masjid dibeli daripada gereja, church. Daripada convert jadi masjid. Memang kalau di UK tuan, jangan terkejut. Asal gereja tapi jadi masjid. Dibeli oleh orang Islam. Takut kerajaan Britain. Akhirnya undang-undang sekarang tak benar lagi. Orang Islam beli gereja di UK. Europe pun sama. Sebab sana nampak, kita dah meniru dah. Anak-anak muda agama Kristian, Nasrani, mereka tak aktif tuan-tuan, church, gereja. Tapi kalau kita pergi Indonesia, gereja aktif anak-anak muda. Europe, UK, anak muda tak aktif gereja. Mereka macam anggap, ya macam kita lah, masjid, anak muda. Tu nantilah datang. Sebab itu kosong, lesu gereja. Kalau tengok di Britain, UK dan juga Europe, hambar. Tak macam di sinilah. Sebab itu bila orang Islam tengok peluang beli gereja, kita jadikan masjid. Dia tak nak jumpa lagi tok siap 18 tahun.
masjid dunia ni. Boleh 18 tahun dia jadi tok siap. Allah, terharu tuan-tuan. Kita tok siap 60 70 tu biasa. 80 pun ada lagi umur jadi tok siap. Kadang pengurusi masjid tengok umur lah, kita kata bagi orang lain lah. Tapi lah ustaz, nak bagi orang lain macam mana? Anak muda tak nak, mayang tidak, mana jadi pengurusi masjid? Betul juga. Susah kan hari ni. Itulah kita harapkan kebangkitan Islam yang ada ya, pada waktu ini biarlah daripada sebelah Asia Tenggara. Kita nampak hari ini Islam subur dan berkembang. Ya, bukan di sini tetapi nampaknya di sebelah Eropah, di sebelah UK, bahkan di US pun masya-Allah Islamnya hebat. Perkembangan Islamnya hebat. Sebab bagi kita lihat ya, mereka ni kuat perjuangan mereka terhadap Islam. Bila mereka Islam tuan-tuan, mereka punya Islam jadi kuat. Sebab mereka tahu bukan negara Islam. Jadi ada peranan, ada tanggungjawab. Usaha mereka perlu diletakkan. Setiap bahu umat Islam, maka dipertanggungjawabkan. Kamu menjadi ejen, kamu menjadi duta kepada mufti, kepada ulama. Satu orang doktor di Center Tauhid di Paris, satu tempat namanya Center Tauhid di Saint Denis. Center Tauhid ni pusat dakwah yang terbesar di Perancis. Saya dah pergi dah, 2 kali saya pergi sana Center Tauhid ni. Tapi masya Allah lah tuan-tuan, mereka punya taat dia, sebelum azan, sebelum masuk waktu zuhur, mereka dah berwuduk, mereka dah dalam masjid. Situ ada masjid. Sebelum masuk waktu penuh dah. Tu yang kita tak boleh lawan. Tu yang kata pengorbanan perjuangan ni. Yang kita nak ambil raw spirit daripada ibadat udhiyah, ibadat nahrun, ibadat korban. Sebelum zuhur, sama juga Masjid Ghufran di Manchester, UK. Sebelum maghrib dah macam Jumaat. Punya ramai orang di masjid besar, Masjid Agung di Stockholm di Sweden yang saya pergi. Mereka beli daripada satu tapak museum buat masjid. Jumaat dan solat hari raya tuan-tuan, seramai tak kurang 20,000 yang hadir untuk solat. Itu di Masjid Stockholm. Sebab itu orang-orang Kristian, Nasrani, apa dia di Sweden, masuklah mereka punya pemimpin cukup iri hati, dengki dengan Islam. Di pusat Islamic Center di Lund Sweden juga, Lund bawah sikit, di Stockholm dia punya capital dia. Di Lund dia bakar, dia baling macam-macam. Tu antara yang dia buat provokatif, provokasi yang dia buat. Dia provok, dia bakar habis, tapi tak musnah, buat balik apa yang cacat, apa yang kita repair balik. Ini nak ceritanya. Azan berkumandang di masjid tadi 20,000 Jumaat. UK tadi macam tu juga. Di Masjid Manchester pun macam tu juga. Penuh orang. Kenapa mereka boleh buat? Sebab mereka tahu mereka bukan negara Islam. Maka perlunya mereka menjadi hamba Allah, orang yang beriman, Muslim yang proaktif, bukan pasif. Kalau tidak, tak berkembang. Kalau tidak, tak sampailah hari ini di Belanda sahaja ada 2 juta Muslim daripada 20 juta penduduk. Di Perancis daripada 60 juta, yang ada Islam hari ini lebih daripada 10 juta, 12, 13, 14, 15 juta hari ini. Masjid di seluruh Perancis ada 2,000. Di Paris saja ada 300 buah masjid. Kan sikit. Di Frankfurt di Germany saja tuan-tuan, yang saya pergi, 70 buah masjid di Frankfurt. Di Oslo, Norway, di utara Europe tuan-tuan, di Oslo sahaja ada 2 buah masjid agung, masjid besar, 2,000 standard musalla macam surau kita ni, tapi kecil lagi, 2,000. Muslim bahawa dia lebih kurang dalam 700,000, tak sampai 1 million. Tapi Islamnya masya Allah hebat. Di Switzerland 1 juta Muslim daripada 8 juta penduduk. Dan begitu juga di di Belgium lebih daripada 2 juta yang Islam
UK jangan tanyalah tuan-tuan. Di Scotland, di mana tak ada masjid? Di Scotland, di Aberdeen ada masjid, di Glasgow ada masjid, di Dundee ada masjid, di apa namanya Edinburgh ada masjid, tempat Nur Amalina Cik Bakri belajar yang sampai jadi doktor pakar di London sekarang. Tempat dia tu di apa dia Edinburgh pun ada masjid. Banyak masjid di Ireland jangan tanyalah. Kan Dublin. Yang kata Hard Rock Cave. Dublin ada Hard Rock Cave. Tu nak beli juga Hard Rock Cave punya baju tu kan. Dublin. Takkan pergi saja Ustaz Dublin. Nak juga ada satu ialah orang kata tanda. Tengok orang pakai baju Hard Rock Cave. Di Dublin masjid ada. Di Belfast umpamanya. So ini benda yang kita nampak perkembangan yang cukup menarik. Asasnya kenapa? Kerana mereka tadi bukan sekadar mereka menyembelih badak korban tadi. Yang Nabi sebut paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala amalan pada hari yang Nahrul, hari raya haji, hari raya kurban, ialah menumpahkan darah binatang ternakan pada hari tersebut. Dan bila kita nampak kalaulah satu bahagian 750, 700 ringgit nilai satu bahagian kita buat korban, akan pergi kepada Allah, bukannya duit yang ada nilai tadi macam tu punya harga. Yang pergi kepada Allah, Allah jelaskan dalam surah Al-Hajj ayat 37. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tak sampai darah dan daging kepada Allah, tapi yang sampai kepada Allah adalah takwa. Itu yang sampai. Sejauh mana kita membina takwa. Sayyidina Ali bin Abi Talib menyebut at-taqwa ni apa dia? Takwa ni yang pertama al-khawf minal jalil, takut kamu dengan kuasa Allah. Yang kedua wal amalu bitanzil, beramal dengan apa yang diturunkan dalam Quran. Yang ketiga wal qanaah bil qalil, kamu rasa qanaah walaupun sikit tak banyak. Yang keempat wal isti'dadan lahu liyaumil akhir, dan kamu ada persiapan untuk yaumul akhir, hari akhirat, hari kematian, hari akhirat. Empat ni nampak takwa. Kalau ada empat ni takwa dah kita. Kalau belum ada empat, maka belum lagi sempurna ketakwaan kita kepada Allah. Di antara tujuan korban apa dia? Daripada qurba yaqrabu, korban qarib. Korban itu tujuan qarib, dekat, nak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara tujuan utama korban. Yang kedua, tanda syukur kita kepada Allah akan rezeki yang Allah kurniakan. In ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau sekira kata Allah kamu nak hitung nikmat yang aku bagi pada kamu, la tuhsuha, tak akan dapat kamu kira hitung punya banyak nikmat yang kami berikan kepada kamu. Surah Ibrahim ayat 34. Yang ketiga, nak buang sifat bakhil, kedekut. Itu tujuan antara ibadat korban setiap tahun. Kerana mahal sangat. Siakap kayangan dan kawi lebih 1000 boleh. Sekali hadap je tuan-tuan. Siakap kayangan, temeluh, patin. Apa yang tak ada patin? Patin apa dia sangka, apa barang. Setakat patin sangkau seekor RM15. Tak main patin barang. Apa dia patin sangkau? Patin mana-mana? Patin buah. Tu mahal tuan-tuan, patin buah. Tu pun tak mahal lagi. Patin moncong, masam je patin tu. Tu moncong je. Itu jangan tanyalah, sekilo. Oh, dibalun sampai 3-4 ekor, dihadap dekat 10 orang, bil datang 2,800. Melompat yang nak bayar tu. Gila ke apa kedai ni? Bukan kedai ni gila, Mika yang gila kita orang Perak. Tanya dulu, saya sekilo berapa? Jangan pakai melasah aja. Ni dah sedap main ngoda je. Pantin moncong ni macam patin liar. Al-bantayun wal sapuyun wal balun wal makanun wal licinun. Habis kan. Bil datang 2,800. Takkan 700,500 datang bil korban. Ataupun datang apa dia promosi korban, tak peduli, jeling pun tidak. Nampak? Nak ceritanya berkira tak kita dengan Allah? Bab akhirat ni yang Nabi sebut akan datang, la ya'ti yaumul qiyamah
biquruniha wa azlafiha wa sya'ariha. Akan datang ni menjadi saksi. Binatang yang kita buat korban, pertamanya tanduk, yang keduanya kuku, yang ketiga bulu. Walhal 3 benda ni bukan kita makan pun, tapi itu pun jadi saksi, nampak. Petah lagi daging yang kita ada manfaat. Itu antaranya. Yang keempat, tujuan korban juga adalah untuk membantu orang-orang susah, fakir, miskin makan daging. Kalau kita kata di Ho Chi Minh, Vietnam, ada orang Islam di Ho Chi Minh, ada orang Islam. Saya pergi dah program korban sebelum PKP dulu, dan 6 jam naik kereta, naik bas, nak sampai satu perkampungan namanya perkampungan Cauduk. Jauh ya, beratus kilometer, dan di situ setahun sekali je dapat makan daging korban. Sama juga lah perkampungan Cham di Kempuchia umpama. Di sini bolehlah pergi baling, kalau nak hantar daging dibaling boleh. Tidaklah mereka setahun sekali dapat makan daging, tapi orang susah dibaling, eloklah hantar kalau nak ke sana. Antara tujuan yang kita buat ibadat korban, nak jaga ukhuwah, nak jaga jurang antara kaya dengan semiskin tadi. Khudh min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Hadis sebut, ambil harta daripada orang yang aghnia, yang kaya, dan faturaddu ala fuqaraihim, dan kamu agihkan harta tadi kepada orang miskin. Supaya apa dia? Jurang dirapat, tidaklah terlalu jauh antara yang kaya dengan si miskin. Itu antara hikmah pengajaran yang kita boleh dapat daripada ibadat korban. Yang penting tuan, laksana dengan penuh ketaatan dan keikhlasan, sebagaimana apa dia Nabi Allah Ismail bagi suatu feedback, respon terhadap ayah yang memaklumkan pada anaknya, ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Ayah telah bermimpi pada waktu tidur, wahai Ismail. Mimpi tersebut Allah perintah ayah menyembelih engkau. Fanzur madza tara, what is your opinion? Apa pandangan pendapatmu wahai Nabi Ismail? Jawab Nabi Ismail, qala ya abti fa'al. Abi, kalaulah ini perintah datang daripada Allah, ru'yah sadiqah, mimpi abi mimpi yang benar, merupakan wahyu, maka anak dia bagi tahu, if'al, laksanakan wahai ayah, satajiduni insyaallah minas sabirin. Nescaya ayah akan dapati saya nanti tergolong daripada kalangan orang-orang yang sabar. Kan? That means kita kata orang yang sabar ni ialah orang yang akan dapat kejayaan dan kemenangan. Sabar tu kemenangan, kejayaan, kemenangan. Akhirnya yang nak disembelih bukannya Ismail, bukan manusia, tapi Allah perintah tukarkan dengan seekor kibas. Ini kejayaan. Allah nak uji jauh mana ketaatan. Kan itu kita hadapi hari raya korban ini, hadapi dengan cara bagaimana seseorang itu sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar. Kalau ikut yang melapah tu memang nak ekor je. Tengok sembelih dah, tukang sembelih, ekor aku cuk-cuk dulu katanya. Nak bagi tahu tukang sembelih, sabar. Ini korban, kamu kena sabar ujian ni. Jangan dibalun. Kadang ada tukang melapah yang proses apa semua, daging-daging tertentu tu, ni batang pinang aku cocok dulu. Mana keikhlasan kamu melaksanakan? Walaupun bukan kamu jadi participant, bukan kamu peserta, tapi kamu yang mengendalikan proses ibadat korban. Tak boleh tukang lapah menentukan, ekor aku nak dulu, kepala, lidah aku nak dulu, dia punya daging batang pinang aku nak dulu, ni tulang rusuk aku nak. Habis tu aku nak bagi pada miskin apa benda? Buatnya tidak. Dia datang pula setahun sekali je masjid. Ada. Tapi bukan masjid sini lah. Bukan suruh sini. Jauh. Zimbabwe ke Jamaica. Tak tahulah tuan. Datang setahun sekali. Dia datang tu kerana ada kepentingan. Menjeling je. Nampak ekor tak ada orang usik lagi tu, nampak? Ekor. Dia kata orang yang mengendali tu, dia macam juga kalau dia berada pada waktu ketika mana diuji oleh Allah. Kamu kena sabar. Bukan tak boleh ambil sama-sama. Hak mana yang patut ambil. Jangan menentukan bahagian-bahagian, juzuk-juzuk. Oh, aku nak bahagian ni paha. Tak boleh.
Hak orang fakir miskin ada di situ. Kulu, kata Nabi, makan bagi orang yang buat korban 1/3 bahagian, jangan lebih. Yang kedua, watasaddaqu, kamu sedekahkan, jangan kamu ambil seorang semua, sebab kamu ada bahagian kamu je. Yang ketiga, wadakhiru, simpan, mungkin ada untuk apa-apa yang yalah, untuk akan datang, nak bagi orang-orang yang kita tak balik lagi nampak, kita nak bagi nanti. So itu antara cara mengagihkan daging-daging korban. Bukan ada kepentingan. Tak boleh penyembelih kata aku nak, sebab aku penyembelih ni aku nak kepala, aku cuk-cuk, tak boleh. Ataupun kulit lembu, ataupun apa dalam perut. Ya, orang banyak tak nak proses perut. Dan ataupun kita kata aku nak apa namanya upah seekor lembu aku nak 300, tak boleh. Kalau ada penyembelih macam tu, cara orang lain. Sebab tu kena ikhlas. Nak buat ibadat korban, barulah datang yang namanya suatu apa dia orang kata pahala yang nak dianugerahkan oleh Allah. Bukan sikit, pahala besar. Sebanyak mana bulu yang ada di binatang tersebut gugur dosa-dosa kita. Cuba bayangkan banyak mana bulu, gugur dosa kita sebanyak bulu yang ada pada binatang. Mana ada, kita ada kira ke? Kambing punya bulu mana ada? Lembu punya bulu mana ada? Berjuta gugur satu-satu. Sebelum titisan pertama jatuh ke tanah, darahnya, pahala sudah sampai kepada Allah. Maksud Allah anugerah pahala tu cepat pada kita. Artinya kita nampak korban ni bukanlah satu ibadat yang kita boleh pandang ringan. Kemuliaan 10 hari Zulhijjah, siang dan malam, malam dan siang, walaupun disebut wal fajr walayalin ashr. Ya, Allah bagi tahu demi Allah waktu fajar, demi Allah, kata Allah demi waktu fajar, Allah bersumpah. Dan Allah sebut walayalin ashr. Dan juga Allah bersumpah demi 10 malam yang pertama. Ulama ada sebut yang pertama malam 10 yang terakhir Ramadan. Dan yang kedua ada kata 10 malam daripada 1 Muharram sampai 10 Muharram. Dan jumhur ulama menyebut tafsir itu yang tepat ialah 10 malam Zulhijjah, daripada 1 sampai 10 malam. Dan juga kata Imam Al-Qurtubi dalam tafsir Qurtubi menyebut termasuk waktu siang. Berbanyakkan olehmu dalam hadis sebut, antaranya ya, iaitu tahlil, yang kedua takbir, yang ketiga bertasbih, ataupun juga selawat Nabi, istighfar dan sebagainya. Ini yang kita cuba usahakan 10 malam pertama Zulhijjah. Malam ni dah masuk 3 jam je, jam celik dah 3 dah, esok dah tak wasan 8 dah, 9. 9. Jangan lupa yang Nabi sebut dalam hadis yang sahih. Nabi kata apa dia? Nabi menyatakan saum yaum Arafah, orang yang berpuasa pada hari Arafah. Puasa hari Arafah ni bila? Tanggalnya 9 Zulhijjah. Tak kira di mana kita berada. Kalau kita bukan di Saudi, mungkin kita lewat sikit sehari 9 Zulhijjah, ikut kita, jangan ikut Saudi. Saudi wukuf awal 9 Zulhijjah, kita besoknya puasa, besok jangan puasa hari wukuf Saudi. Tu kata lama. Baik, maka apa kata Nabi? Nabi menyebut inni ahtasibu ilallah, sesungguhnya aku mengharapkan kepada Allah ayyukaffiru sanah allati qablahu wassanata allati ba'dahu. Aku mengharapkan Allah mengkafarahkan dosa aku itu. Nabi sebutkan ada dosa, nak sebutnya kita lah. Ayyukaffiru sanah tadi, Allah ampuni dosa selama setahun qablahu, sebelum, dan wassanata ba'dahu, diampunkan juga dosa setahun selepas. Puasa 12 jam, 1 hari sahaja. Hari 9, nak puasa 1 hingga 9 itu lagi baik. Tapi kalau tak mampu, jangan tinggal semua, ambil 9 Zulhijjah. Yang buat korban, hukum sunat tak memotong kuku dan juga tidak membuang bulu. Masuk mencukur ke, mencabut ke, motong rambut, gunting rambut. Bagi yang buat korban 1 sampailah 10 hari raya haji, selesai buat korban, boleh dah potong. Kalau potong juga kuku, buang bulu, maka hukum makruh.
bagi orang yang buat korban sahaja. Yang tak buat korban, no problem, tak ada masalah. Itu nak kena tahu juga tuan, kan? Sebab banyak juga orang nanya. Ni besok tanya ada Ustaz hari Isnin. Siap, Ustaz Alimdin. Saya live pukul 6.30 sampai 8.30 cerita tentang korban. Pasti macam-macam soalan tadi. Memang akan datang. Antara soalan yang regular, orang yang dah mati kena boleh buat korban ke tidak? Waktu hidup tak nak buat korban, mati baru nak buat korban. Nampak? Macam haji, bila waktu hidup mahal, tak duit 10,000, 15,000. Dia kata tak apa, mati senang, upah haji je 1,500. Ada juga macam tu. Tahulah macam mana fikiran, cara berfikir mereka, nampak? Tak mahu kita macam tu. Tak apalah, itu haji ada upah badal haji. Kalau korban mazhab Syafi'i tak ada apa dia korban bagi orang yang dah meninggal. Banyaklah hukum fiqhnya di situ. So kita tak cukup masa di sini tuan-tuan. Banyak kalau nak sembang pasal cerita korban. Sikit sebanyak tadi saya dah kongsi dengan tuan-tuan. InsyaAllah ada rezeki kita akan datang dan jumpa lagi tuan-tuan di sini. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Wallahu alam. Di luar sana ada sahabat saya ada bawa Quran untuk wakaf pada arwah-arwah yang dah meninggal. Siapa yang nak buat wakaf Quran, satu naskah RM30 ya. Satu naskah RM30 ada di luar sana. Boleh jumpa dengan kawan saya, sahabat saya yang buat. InsyaAllah mudah-mudahan berkat tuan-tuan. Aqul qawli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radina billahi rabbil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina as-siratal mustaqim. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan maqsuma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.